أجمعين اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يفقه قولنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Okey tuan-tuan, pada malam ini kita sambung latihan yang ke-12. Okay, muka surat 43. Latihannya berbunyi Iqra' ma yali thumma aktub ma'a kitabatil arqami al-waridati fihi bil huruf. Iqra' ma yali, baca ayat berikut. Thumma aktubhu, kemudian tulis dia ma'a kitabatil arqamil warida fihi bil huruf, dengan menulis nombor yang ada dalam setiap ayat dengan huruf. Jadi setiap ayat dia ada nombor. Nombor tu nanti kita kena tulis dalam bentuk kalimah, ya, dalam bentuk huruf kalimah. Baik. Okey, awalan kam sinnuka. Okey, kam sinnuka. Okey. Biasa kalau kita tanya umur, kita akan sebut kam umruka. Okey. Sama ada mim tu kita kekal mati ataupun mim tu kita hidupkan dia dengan baris depan. Boleh baca umruka dan boleh juga baca umuruka. Jadi dalam soalan pertama ni dia tak guna umruka, dia guna sinnuka. Jadi sinnu dengan umru sama je lah. Baik. Yang ditanya menjawab sinni, umur saya, ataupun umri. Okey, 19 sanatan, tahun. Jadi nombor 19 tu nak sebut macam mana? Tak? Dari segi jantinanya dan juga baris hujungnya macam mana? Jadi minggu lepas kita ada bincang berkenaan dengan nombor dan benda yang kita bilang dari bilangan 11 sampai 20. Okey? Jadi kita dah bincang peraturan dia. Jadi kalau 13 sampai 19, untuk kita lebih selamat, kita tengok kataan yang di belakang sekali. Yang di belakang sekali di sini, sana. Sana maksudnya tahun. Kataan ini muzakkar ke muannas? Tak, jawabnya muannas. Sebab ada ta marbutah. Okey. Jadi yang ni muannas. Kita belajar minggu lepas, kita kata sebelah dia akan berjangkit muannas. Kalau yang belakang muannas, sebelahnya akan berjangkit muannas. Okey. Manakala yang depan sekali
ataupun bahagian pertama adat mesti berlawanan. Jadi muzakkar. Okey. Jadi kalau 19 kita boleh kata macam mana? Tis'ata asyara. Ataupun boleh kata tis'a asyrata. Dua-dua dengan makna 19. Jadi kalau yang belakang ni muannas, sebelah dia mesti muannas. Maka kita pun pilihlah yang berakhir dengan ta marbutah. Okey, dibacanya asyrata. Okey, jadi yang depan sekali mesti muzakkar. Okey, yang depan sekali mesti tis'a. Okey. Jadi jawapannya sini umur saya tis'a asyrata sanatan. Jadi kalau ada yang sebut tis'ata asyara sanatan, maknanya sampai orang faham. Tapi nahunya salah. Okey, nahu dari sudut mana? Dari sudut jantina. Baik. Kalau kita buat semua muannas pun salah. Okey. Yang semua muannas, semua muzakkar yang mana? 11 dan 12. 11 dan 12 semua sekali. Kalau tengok belakang ada muzakkar, sebelah ada muzakkar, depan sekali muzakkar. Kalau 12 tengok belakang, kalau muannas, sebelahnya muannas, depan sekali pun muannas. Okey. Sebenarnya latihan seperti ini memang kadang-kadang ada sedikit, kadang-kadang mengelirukan. InsyaAllah bila kita buat latihan banyak-banyak, InsyaAllah akan lebih jelas. Ithnani, yang kedua. Qara'na, kami telah baca. Ya? Kita akan baca qara'na. Ra tu mesti dimatikan. Na tu fa'il. Kami baca apa? 14 muka surat. Okey. Min hadzal kitabi, dari kitab ini. Kami telah baca 14 muka surat. Daripada kitab ini. Kataan yang terakhir, safha. Safha ni muzakkar muannas? Muannas. Okey. Jadi adat dia ada dua bahagian. Yang bersebelahan dengan safha dia jadi muannas. Okey. Yang depan sekali jadi muzakkar. Jadi kalau 14 kita akan sebut arba'a asyrata safhatan. Okey, arba'a asyrata safhatan. Jadi ada orang yang Ustaz, kalau kita ikut kaedah macam ni, kadang-kadang pening, dia kata. Dan macam mana? Inilah dia kaedah yang betul. Kita tengok daripada sumber-sumber kitab-kitab Nahu, begitulah. Jadi kalau kita nak mudah, kita akan salah. Okey, ada orang kata, Ustaz, yang penting orang faham. Yang penting orang faham. Jadi kalau sekadar untuk orang faham, apa yang kita sebut itu salah dari segi grammarnya, salah dari segi sorahnya, saya rasa itu satu kerugianlah. Jadi untuk kita betul semua sekali, sama ada dalam bentuk tulisan betul dari segi tulisan, menulis betul, menyebut betul, ini makan masa. Bukan setakat yang belajar saja. Bahkan
Nah, ustaz-ustaz pun kadang-kadang tersasul juga. Kadang-kadang tersasul juga. Yang ketaranya bila? Kalau dia memberi ucapan. Nah, bila ucapan ni, nahunya dia akan disusun spontan. Maka di situlah yang berucap, dia mesti cekap. Okey, memasangkan nahu dan sorof. Baik. Salasah yang ketiga. Fi hadhil hafilati, dalam bas ini, fi hadhil hafilati, dalam bas ini, kita punya buku tuan-tuan kadang-kadang nampak dia kabur. Nah, warna ini. Okey. Jadi saya baca fi hadhil hafilati. Hafilah maksudnya bas. Dalam bas ini ada berapa orang? Ada 18 rakiban. 18 orang penumpang lelaki. Dan 15 rakibatan. Penumpang perempuan. Okey, jadi nombor 18, 15 tu nampak macam mana tak? Okey. Jadi nombor 18 dengan 15 ni dia duduk dalam kategori mana? 13 hingga 19. Okey, mana-mana bilangan bila mana-mana adat dan juga ma'dud, okey, yang terlibat dalam kumpulan ini, kita akan tengok jantina ma'dud dulu. Benda yang kita bilang di belakang. Kalau rakiban, okey, penumpang lelaki, muzakkar. Maka sebelah dia akan bercangkit muzakkar. Depan dia dia jadi muannas. Okey, jadi kalau 18 dia akan sebut sama niyata, kemudian asyara rakiban. Okey, sama niyata asyara rakiban. Jadi gitu. Jadi kalau kita pening kita ingat kita kena ingat kaedahnya 13 sampai 19 kita akan tengok jantina ma'dud yang di belakang. Kalau yang belakang tu muzakkar, sebelah dia berjangkit jadi muzakkar, depan dia muannas. Kalau yang belakang sekali tu muannas, sebelah dia berjangkit jadi muannas, depan dia muzakkar. Begitu. Itu ayat saya lah, mudah. Kalau ada lagi yang boleh buat buat cara mudah untuk faham, silalah. Baik. Kalau 15 penumpang perempuan. Kalau penumpang perempuan, rakibatan. Jadi muzakkar muannas ni. Muannas ba'da ta marbutah. Muannas. Okey, sebelah dia mesti ada ta marbutah juga muannas. Okey. Jadi sebelah dia turut muannas. Depan sekali mesti muzakkar. Okey, muannas, depan sekali berlawanan mesti muzakkar. Jadi kalau muzakkar kita akan buang ta ni tak. Yang tinggal nun dengan ya. Nun bagi bawah dan ya ni baca bagi atas. Baca macam mana? Samaniya asyrata rakibatan. Gitu. Jadi saya ulang balik daripada fi hadhil hafilati namanya boleh ada khamsah silap saya. 15. طيب في هذه الحافلة 18 راكبا
wa khamsa asyrata rakibatan. Okey. Kita berpindah kepada nombor 4, arba'ah. Hadha funduqun saghir. Ini sebuah hotel kecil. Funduk maksudnya hotel. Fihi, hotel ini ada berapa bilik ni? 12 bilik. Ghurfatan maksudnya bilik. 12 ghurfatan, 12 bilik. Faqat sahaja. Fa bagi atas, qaf bagi atas, dan ta itu memang mati, ya. Dibacanya faqat. Baik. Jadi yang ni 12. Bila sebut 12, dia duduk dalam kumpulan 11 dan 12. Gitu. Jadi 11 dan 12 satu kumpulan yang berasingan. Kaedah yang berasingan. 11 sampai 19 kaedah lain. Jadi kalau 11 dan 12 dia kena semua sama. Okey. Kita akan tengok. Ghurfah di hujung tu. Okey, kataan di hujung sekali ghurfah, bilik. Ghurfatan muannas. Jadi sebelahnya mesti muannas. Okey. Sebelahnya muannas. Yang depan pun muannas. Depan pun semua muannas. Jadi kita akan baca ithnata, gitu. Ya. Ithnata asyrata ghurfatan. Jadi saya ulang balik untuk kategori untuk bilangan 11 dan 12. Kita tengok belakang, kalau belakang tu muannas, semua jadi muannas. Kalau belakang tu muzakkar, yang depan tu semua. Sebelah ada muzakkar, yang depan pun muzakkar. Pendek kata, semua jadi muzakkar. Okey. Baik. Sittah nombor 6. Ana hafiztu. Saya telah hafal. Okey. 13 suratan. 13 surah. Yani 13 surah Quran. Tuan-tuan tengok 13. Nak? Silap saya ni. Nombor 5 kita. Hari ni pelik malam ni. Nombor 5. Nombor 5, Uthman. Lahu. Uthman ada. Uthman. Nak baca macam mana? Uthmanu. Nun bagi depan satu. Kemudian lahu. La maksudnya bagi, milik, ada. Okey. Mempunyai, ikutlah. Hu tu dhamir untuk lelaki dan seorang. Dia rujuk kepada Uthman. Uthman ada. Terjemah mudah. Ada berapa orang? Ada 11 orang anak lelaki dan 12 orang anak perempuan. Okey, kita masuk ke ni lah. Jadi anak lelaki ibnan. Okey, anak perempuan bintan. Jadi kalau muzakkar. Jadi asyara. Kalau sini muannas. Dibacanya asyrata. Okey. Yang depan ni ahada. Yang belakang ithnata. Gitu. Okey. Ahada asyara ibnan. 12 anak perempuan, ithnata asyrata bintan. Okey. Jadi kedua-dua ini kita kaedahnya yang ni. Kumpulan bilangan 11 dan 12 dia kena semua seragam sama. Baik. Berikutnya yang ke-6. Ana hafiztu.
saya telah hafal. Okey, pengarang dia guna ana kat depan. Okey, kalau kita guna ana kat depan, memang hafadha bersama dengan ta mesti baca hafiztu. Tak, walaupun tak ada baris, mesti baca gitu. Tak ada pilihan. Jadi kalau ana tak ada, hafadha dan ta bagi tak ada, barangkali kita boleh baca hafizta. Mungkin hafiz mungkin baca hafizti. Okey, jadi kalau tak ada ana, dia barangkali boleh baca banyak cara. Bila ada ana tu saya. Jadi hafiz tu tak mesti dibaca depan. Tak ada pilihan. Baik. 13 surah. Baik, dia masuk kumpulan yang ni lah. Boleh dulu nak surah kat belakang. Okey, yang ni muannas. Okey. Sebelah dia mesti muannas jugalah. Ni muannas kan? Jadi baca asyrata suratan. Okey, yang depan sekali salasa. Okey, muzakkar. Tayyib. Hafiztu salasa asyrata suratan. InsyaAllah kalau kita kerap buat latihan, kalau ada lagi latihan daripada buku-buku lain, okey, insya-Allah boleh membantu. Okey, berikutnya sab'ah yang ketujuh. Fi hadzal mustashfa, di hospital ini 19 tabiban. Maksudnya ada 19 orang doktor lelaki. Dan 17 tabibatan. 17 orang doktor perempuan. Jadi kalau 19, 17, ikut yang ni lah. Okey, dia mesti berbeza. Baik. Doktor lelaki. Tabiban. Letak kat belakang. Doktor perempuan. Tabibatan. Jadi sebelah dia muzakkara. Asyara. Sebelah dia muannas. Asyrata. Okey. Depan dia muzakkar. Okey. Sab'a. Depan dia muannas. Tis'ata. Jadi jawapannya ialah fi hadzal mustashfa 19 tabiban wa 17 tabibatan. Jadi kalau kita boleh betul, kita tulis betul. Dan kita buat ulang kaji, buat latihan. Masa tulis itu alhamdulillah betul. Jadi insya-Allah dia akan bantu kita kalau kita bercakap. Kalau tulis pun salah, cakap apatah lagi. Jadi pastikan langkah pertama, tuan-tuan faham dan bila buat tu, tulis dari segi tulisan tu dah betul dah. Okey. Jadi yang nampak dah betul, lagi mudah. Baik. Thamaniyah yang ke-8. Qara'na al-yawma, kami baca pada hari ini. Kami telah baca pada hari ini. Bacanya al-yawma ya. Al-yawma maknanya pada hari ini. Kataan al-yawma ni kerap kita jumpa. Antaranya dalam surah Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sekian. Last sekali aku telah redha Islam itu sebagai cara hidup kamu.
Dalam surah Al-Maidah juga, al-yauma ya'isal ladzi, pada hari ini orang-orang kafir telah pun rasa putus asa untuk menentangkan wahai Muhammad. Dan surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Okey, dan kami akan beri kuasa tangan, kaki dan kulit-kulit mereka untuk bercakap. Nah, itu dalam surah Yasin. Dan banyak lagi lah dalam Quran bila sebut al-yauma, maknanya apa? Pada hari ini. Qara'na al-yauma 18 kalimatan, perkataan jadidah baru. Jadi kalimah itu muzakkar muannas, muannas. Ya, jadi kalimatan sebelah dia huruf muannas. Okey. Yang depannya okey, berapa 18 kan? Sama niat. Saya sebut pada minggu lepas, hujung bagi kedua-dua bahagian ini, hujungnya sentiasa dibaca dengan bahagian atas. Okey? Kita tak boleh ubah. Okey, hujung bagi kedua-dua bahagian untuk bilangan 11 dan 19, hujungnya mesti dibaca dengan bahagian atas. Kecuali bilangan 12. Bahagian pertama tertakluk kepada keadaan. Bahagian kedua asyara, adapun asyrata mesti dibaca dengan bahagian atas. Ithna asyara. Yang depan tu ithna asyara. Mungkin tempat lain dia baca ithnai asyara, iaitu tertakluk kepada perubahan. Okey, ithnata asyrata. Okey, ithnata asyrata. Mungkin tempat lain ithnatai asyrata. Okey, itu tertakluk kepada perubahan. Tapi sebutan asyrata tu tetap sampai bila-bila, tak boleh ubah. Dia mesti dibaca dengan bahagian atas. Okey, baik. Berikutnya, hadal qalam, pen ini, harganya ialah, jadi kalau nak sebut harga, orang Arab dia buat B, ringkas. Pen ini dengan, maksudnya harganya 14 rubiyah. Rubiyah disebut ada syaddah. Rupiah lah. Baik, jadi katalah rupiah ni mata wang Indonesia kan. Jadi yang ni muannas, sebelah pun turut muannas, depan sana muzakkar. Jadi sini asyrata. Okey. Depan sekali arba'ah. Okey. Jadi dia baca hadal qalam, pen ini bi arba'a asyrata rubiyatan. Walaupun sebelum perkataan arba'ah ni ada B. Ada B. B ni dia tergolong dalam tajuk huruful jar. Biasa mana-mana isim yang datang selepas mana-mana huruful jar, biasa baca baris bawah. Bi Muhammadin. Contoh, ila al-masjidi. Anil masjidi. Ani bani Abbas. Fil baiti. Gitulah biasanya. Jadi kita akan tarik baris ke bawah. Tapi untuk bilangan belas ni, saya sebut tadi, hujung kedua-dua bahagian. Yang ini bahagian pertama, ini bahagian kedua. Hujung kedua-dua bahagian mesti dibaca dengan bahagian atas. Mabniyun alal fathi. Frasa dua-dua ni kita akan sebut mabniyun ala fathil juz'ain. Itu sudah tinggi sikit lah.
Yang penting hujung kedua-duanya dibaca dengan bahagian atas. Meskipun sebelum arba'ah tu ada B. Ya, jadi tak boleh baca B arba'in. Salah. Okey? Baik. InsyaAllah akan datang kita akan belajar ada tajuk-tajuk lain lagi berkenaan dengan kataan yang tidak boleh dibaca dengan bagi bawah meskipun ada kumpulan huruf jar yang datang sebelumnya. InsyaAllah kita akan belajar tajuk besar namanya Al-Mamnu' min as-Sarfi yang akan datang. Okey, fi hadhihi al-imarati empat men ni, okey, fi hadhihi al-imarah maksudnya dalam apartmen ini, bangunan apartmen, imarah ni maknanya bangunan apartmen. Okey, ada berapa ni? Ada 16 buah syaqqah. Okey, 16 buah syaqqah ni 16 buah unit kediaman. Baik. Jadi kataan syaqqah dia letak di hujung, jantinanya muannas. Okey, sebelahnya nanti jantinanya muannas juga. Dibacanya asyrata. Okey, depan sekali dibacanya sitta. Okey, muzakkar. Jadi saya bacakan jawapan penuh. Fi hadhil imarati sitta asyrata syaqqatan. Okey. Latihan yang ke-11. Nombor 11. Fi hadzal fasli, dalam kelas ni, okey. Fi hadzal fasli, dalam kelas ini ada berapa orang ni? 20 orang pelajar perempuan. Jadi selepas kumpulan 13 sampai 19, menyusul selepas itu bilangan puluh yang kena. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, sampailah 90. Okey, bagi puluh yang kena, benda yang kita bilang, adapun orang yang kita bilang, bebas. Nak guna muzakkar ke, nak guna muannas. Okey? Tak ada masalah. Baik. Kalau kita nak buat ayat, dalam kelas ada 20 pelajar perempuan. Bolehlah. Talibah. Okey? Ini muannas kan? Tak ada masalah. Ishruna talibatan. Kalau kita nak 30, pelajar lelaki pula. Pelajar lelaki taliban. Okey, tulis sini. Salatuna, 30. Okey? Kalau nak guna ishruna taliban boleh. Tak ada masalah. Yang ni salatuna taliban nak tukar. Salatuna talibatan pun boleh. Okey, yang ni bebas. Okey. Cuma yang mungkin kita akan hadapi sikit masalah kata ni. Kadang-kadang kita baca ishrun. Okey, kadang-kadang baca ishrin. Okey, kadang-kadang baca thalathun. Kadang-kadang baca thalathin. Okey, sebab dia mengikut posisi dalam ayat. Mungkin dia bertugas sebagai fa'il. Kalau fa'il, mesti guna waw. Mungkin dia bertugas dalam i'rab sebagai maf'ulun bih. Mesti guna ya. Jadi bila kita buat ayat dalam bas tu, dalam bas tu ada pun dalam bas ini ada 40 40 penumpang lelaki. Fi
Hadhil hafilati. Okey. Terjemahnya dalam bas ini, terjemahnya terbalik. Ada berapa orang? 40. Arba'una. Okey. Rakiban. Penumpang lelaki. Rakiban ni muzakkar lah. Yang kata penumpang-penumpang, tak ada masalah. Rakibatan. Okey. Laki ke perempuan, bebas. Cuma di sinilah. Okey. Nak guna waw nun ke? Nak guna ya nun. Di sini, guna macam mana? Mesti guna waw nun. Sebab i'rabnya mubtada muakhar. Okey, baik. Latihan berikutnya, yang ke-13. Pengarang kata, uktub, tulis. Al-a'dada min 11 ila 20. Tulis bilangan 11 hingga 20. Waj'al, dan jadikan. Kullan minal kalimatil atiyah tamyizan laha. Dia kata jadikan kata-kata berikut. Daripada yang pertama kitab sampai yang terakhir taliban, jadikanlah kata-kata berikut benda yang dibilang. Okey. Jadi tiada berapa kitab, talibah, daqiqah, yaum, sayyarah, rajul, sanah, qaryah, talib. Ada 9 patah perkataan. Baik. Katalah kita ambil. Yang pertama tu kitab. Kita kata 11 buah kitab. Okey, 11 buah kitab. Jadi 11 buah kitab, kitab duduk belakang sekali. Kitab ni ditulis dalam bilangan mufrad. Lepas tu tanpa alif lam. Lepas tu dibaca dengan baris atas 2. Okey. Yang ni mesti mufrad. Okey. Yang kedua, mesti tanpa alif lam. Depan tak ada alif lam. Lagi apa lagi? Baris akhir mesti baca tanwin. Okey. Baris huruf akhir, ba lah. Mesti dibaca dengan tanwin. Tanwin atas. Jadi kitaban ni muzakkar muannas, muzakkar. Asyara mesti muzakkar. Kita nak bilangan 11. 11 kena sama semua sekali. Ahada. Okey, dia kata dulu kalau bilangan 11 dan 12 kena seragam. Kalau muzakkar, ini muzakkar, sana muzakkar juga. Ahada asyara kitaban. Okey, selesailah. Bilangan 11. Okey, talibatan. Dijadikan talibatan ni. Yang kita bilang. 12 orang pelajar perempuan. Kata talibah letak di hujung sekali. Dalam bilangan mufrad. Kemudian, talibah jangan masuk alif lam. Kemudian, huruf akhir dibaca bagi atas 2. Okey. Ini muzakkar muannas ni. Muannas. Jadi, asyrata. Muannas. Depan, muannas juga. Ithnata. Okey. Jadi, sini muannas, muannas, sana muannas. Baik. Daqiqatan. Minit. Okey. Daqiqatan, di sini kita kata minit. Baik, 13 minit. Ingat ya, 13 dia masuk kumpulan 13 hingga 19. Daqiqatan. Tak ada hujung sekali. Dalam bilangan tunggal, mufrad, tanpa alif lam, huruf akhir dibaca dengan tanwin atas.
Muzakkar muannas, muannas. Sebelah mesti muannas. Jadi asyrata. Okey. Depan sekali mesti muzakkar. Okey, jadi 13 kan? Salasa. Okey. Jadi kita akan baca salasa asyrata daqiqatan. Mungkin kita buat ayat. Nak berbaki 13 minit lagi untuk menjawab soalan. Barangkali kan? Salasa asyrata daqiqatan. Okey, 14 pula. Kita pilih perkataan yaum, 14 hari. Yaum mesti mufrad. Betul. Yaum tak ada alif lam. Yaum huruf akhirnya mim ni mesti baca bagi atas dua. Bila baca bagi atas dua mesti dibantu oleh alif. Gitu. Jadi kalau yaumah ni muzakkar, sebelah muzakkar ada asyara. Okey, depan sekali arba'ata. Arba'ata asyara yauman. Okey, 14 hari. Ustaz, nak tanya sikit. Dia kalau masa bila dia mansub dia ada alif tu, yauman. Tapi kalau tolibatan tu tak ada alif kan? Okey. Semua huruf kalau kita baca bagi atas dua mesti ada alif. Okey. Huruf Arab ada 28 yang boleh menerima baris. Huruf Arab tuan-tuan dia ada 29. Nah, 29 tu campur alif lah. Alif yang berfungsi sebagai huruf mat. Jadi kalau kita ambil huruf yang boleh pikul baris saja ada 28. Jadi daripada hamzah sampai ya tu, nah, kalau kita letak baris, maka jumlah yang boleh terima baris ada 28. Termasuk waw. Waw ni dia boleh mati sebagai huruf mat, dia boleh mati sebagai huruf li, dia boleh hidup. Huruf ya, dia boleh mati sebagai huruf mat, boleh mati sebagai huruf li, dia boleh hidup. Jadi kalau kita wan. Okey, mesti ada alif. Nah, ba, pintu, baban, mesti ada alif. Okey. Rumah, baca baitan, mesti ada alif. Kecuali huruf ta marbutah. Okey. Kecuali huruf ta marbutah. Sayyaratan. Ton macam ni nak. Kalau tin macam ni. Kalau tan biasanya kalau dia baca bagi atas dua ada alif. Tapi untuk ta marbutah kita ikut Arab kata tak perlu letak alif. Kalau letak alif akan mengelirukan kita. Kalau kita letak alif, kita kena buka dahulu ta tu, kemudian baru tambah alif. Nah, kalau tulis alif macam ni. Sayyaratan. Nanti kita akan hadapi masalah dengan kata-kata lain. Jadi ta marbutah sama ada ta itu dia tak boleh sambung dengan ra ataupun ta itu boleh bersambung. Ta marbutah tidak boleh diletak alif selepasnya. Okey, huruf yang kedua ialah hamzah. Dengan syarat sebelumnya sudah pernah ada hamzah. Okey. Contohnya, sebelumnya dah ada alif. Air. Dalam bahasa Arab baca macam mana? Ma'un. Okey. Kalau bagi bawah, ma'in. Macam ni tulis. Bawah dua. Kalau bagi atas dua, ma'an. Okey, ma'an. Kita tak perlu boleh alif selepas hamzah. Hamzah ini. Kerana sebelumnya dah ada alif. Okey. Jadi sebab tu kalau itu muka dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah apa dia? Wa anzalna minas sama'i ma'an. Dan kami turunkan daripada langit yang dekat dengan bumi, langit pertama lah, air. Jadi ma'an baca bagi atas dua.
tanpa alif. Tapi kalau kita berhenti, ma'a tu baca 2 harakat. Jadi dia akan jadi mak iwak juga. Okey. Tapi kalau hamzah tu sebelumnya bukan alif. Contohnya zai. Dibacanya juz'an. Sebelumnya zai mati, bukan alif. Ni alif mati. Jadi kalau selain alif, hamzah yang baca bagi atas 2 ni wajib ada alif. Gitu. Okey. Jadi bab hamzah ni tuan-tuan, kadang-kadang dia panjang cerita sikit. Dia kadang-kadang nak tulis hamzah pun ada masalah. Bab hamzah ni memang panjang. Sama ada jenis hamzah, nak baca hamzah, nak baca hamzah wasal, nak tulisnya. Okey. Baik. Mudah-mudahan soalan tadi sudah pun terjawab dengan penerangan tadi. Berikutnya sayyarah. Jadi 11, 12, 13, 14, 15 buah kereta. Jadi kalau itu sudah mahir dah. Kita boleh gambarkan dalam minda. Kereta ni muannas. Mudah. Khamsa asyrata sayyaratan. Ini kalau kita dah biasa dah. Jadi kita boleh dah gambar dalam minda kita. Okey, nampak dah. Okey, sayyarah kat belakang, sebenarnya muannas depan muzakkar. Maka kita pun dengan pantas menyebut khamsa asyrata sayyaratan. Insya-Allah. Rajul, seorang lelaki. Lelaki. Muzakkar. Pula hanya mesti muzakkar. Kalau nak kata 16 orang lelaki, kita akan sebut sittata asyara rajulan. Okey. Sittata asyara rajulan. Baik, jadi kata rajulan ni mesti dalam bilangan mufrad, mesti tanpa alif lam, dan lamnya itu huruf akhir kena baca bagi atas 2. Lepas tu mesti ada alif tambahan. Yang ni muzakkar, sebelum muzakkar depan sekali muannas. Okey. 17 tahun. Berikutnya sanah tahun. 17 tahun. Ada orang dia bekerja selama 17 tahun. Lepas tu dia pun pencen. Okey, macam mana nak buat ayat? Okey, 17 tahun. Jadi bilangan 13 kumpulan 13 19. Jadi baca sab'a lah kan? Sab'a asyrata sanatan. Gitulah. Jadi bila kita buat latihan, insya-Allah dia mudah lekat dan nampak dalam minda kita. Sab'a asyrata sanatan. Jadi sanah ni tuan-tuan mufrad. Tak ada alif lam. Ta ni dibaca dengan tanwin. Bagi 2 atas. Okey, sanah ni makna apa? Tahun. Jadi bilangannya mufrad. Kalau tanya kita apa jamak dia? Jamak dia ialah sanawat. Jamaknya ialah sanawat. Okey. Ataupun Arab juga kata sinun. Sanawat ataupun sinun. Dua-dua ini jamak bagi sanah. Sanawat ialah jamak muannas salim. Okey, sinun dia masuk bab jamak muzakkar salim. Berikutnya 18 buah kampung. Kampung pun muannas. Ini nampak dah. Muzakkar, muannas. Okey. Jadi tamaniya. Okey. Tamaniya asyrata. Okey. Qaryatan. 18 buah kampung terlibat dengan pembesaran jalan.
Contoh berita. Ya, kerajaan telah mengambil tanah penduduk dan membayar papasan. Jadi, berita dalam bahasa Arab. Jadi, beginilah sebutannya. Thamaniya asyrata qaryatan. Okey. Last sekali tuan-tuan. Talib. 19 orang pelajar lelaki telah berjaya mendapat 10A dalam SPM. Contoh. Taliban. Naknya 19 orang pelajar lelaki. Sini mesti asyarah lah kan. Depan ni mesti tis'ata. Okey. Tis'ata asyarah taliban. Jadi lepas ni tuan-tuan, sambil drive ke? Nak pergi berjabat ke? Nak pergi berjalan mana-mana? Seorang-seorang. Jadi, kita tengok apa-apa benda, cuba kita kira. Bilangan 11 dan 12. Bila mahir, pindah pula. Kira benda yang kita tengok. Baik kereta api ke, kereta ke, motor ke, bas ke, mana-mana yang mudah lah. Rumah ke, kita kira pula 13 sampai 19. Untuk kita mahirkan dalam mengecam jantina. Nak susun jantina tu bagi betul. Jadi insya-Allah kalau kita buat latihan banyak-banyak, insya-Allah dia akan lebih cekap. Jadi bab adab madu ni tuan-tuan, memang masalah. Saya sendiri pun kalau ada majlis untuk kita kalau kita ni minta berucap, jadi kita nak sebut sejumlah pelajar. Jadi saya pun tanda juga dulu. Takut silap, malah korang silap. Depan kita ni orang hebat-hebat. Tiba kita ni silap pula. Jadi kena hati-hati. Okey, baik. Saya rasa setakat ini dahulu. Untuk malam ni, insya-Allah pada sesi akan datang kita akan sambung latihan berikutnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Alhamdulillah, insya-Allah.